اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita masuk surah yang baru daripada juzuk 30 dan surah yang terakhir daripada juzuk 30, iaitu juzuk Amma Yatasa'alun. Surah ni, surah An-Naba adalah juga surah Makkiyah, dan boleh kata semua surah-surah dalam juzuk yang ke-30 adalah surah Makkiyah, dan juga surah yang digelarkan surah yang pendek. Surah yang pendek ni yang ada dalam surah juzuk Amma adalah daripada surah-surah Makkiyah yang ceritanya lebih kepada penekanan tentang akidah, keyakinan kepada Allah, keyakinan pada hari akhirat. Sebelum kita masuk surah baru Amma Yatasa'alun, kita tengok sedikit sebanyak pengajaran daripada surah yang lepas, surah An-Nazi'at. Daripada surah An-Nazi'at 46 ayat. Apa dia antara pengajaran yang dapat kita keluarkan dan dapat kita jadikan sebagai panduan? Allah sebut dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Kitab ini kami turunkan kepada engkau dan umat engkau, wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkatan, kebaikan yang banyak, dan supaya liyadabbaru ayati, supaya mereka mentadabbur, menghayati setiap maksud ayatnya, dan supaya akhirnya selepas tadabbur waliyatazakkara ulul albab, supaya orang-orang yang berakal waras yatazakkar, mengambil pengajaran, panduan daripada ayat-ayat yang telah ditadabburkan. Jadi semoga kita termasuk dalam golongan ulul albab, iaitu yang setelah mentadabbur setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengambil pengajaran. Okey, jadi apa di antara pengajaran daripada surah An-Nazi'at? Antaranya, surah An-Nazi'at bermula dengan Allah menceritakan sifat para malaikat yang berbagai tugas, berbagai peranannya. Ada tugas malaikat mencabut nyawa, dan mencabut nyawa pula ada dengan cara yang lembut, perlahan, dan ada dengan cara yang kasar dan keras. Ada malaikat tugasnya ialah menguruskan apa sahaja yang diperintah oleh Allah. Dan sifat malaikat juga ada yang fasabiqati sabqa, sentiasa berlomba untuk melaksanakan perintah Allah. Dan juga para malaikat mudabbirat,
iaitu mengatur, mengurus apa saja yang diperintah oleh Allah dengan terbaik. Jadi pengajarannya daripada bahagian pertama, Allah nak bagi tahu hidup ni adalah sementara dan semuanya akan berakhir dengan kematian, dan sebenarnya bukan berakhir, tapi berakhir dengan kematian untuk memulakan kehidupan yang sebenar, yang hakiki, iaitu kehidupan akhirat. Jadi proses kematian adalah satu proses perpindahan. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, hidup di dunia, hidup manusia sebenarnya tidak ada pengakhiran. Cuma yang ada ialah proses perpindahan, proses pertukaran. Peringkat pertama daripada tiada kepada ada, iaitu lahir daripada perut ibu pergi ke dunia. Kemudian lepas berada di dunia, proses kedua ialah kematian, iaitu perpindahan daripada alam dunia kepada alam barzakh. Kemudian proses yang seterusnya ialah daripada alam barzakh ke alam akhirat. Dan seterusnya sama ada menuju ke syurga ataupun ke neraka. Jadi hidup manusia sebenarnya tidak ada pengakhiran. Kematian itu bukan pengakhiran sebenarnya. Ia hanyalah sebagai satu proses untuk perjalanan kehidupan seterusnya yang kekal abadi. Jadi Allah beri peringatan tentang sifat mereka ini, tentang betapa kehidupan kita di dunia hanya satu permulaan, yang seterusnya akan bermula satu kehidupan yang kekal abadi. Sebab tu ayat yang ke-8 Allah kata qulubun yauma idzin wajifah. Pada hari itu, iaitu berlaku kiamat, hati-hati manusia ketika itu wajifah, takut. Jadi bila berlaku kematian dan juga berlaku kiamat, fokus utama ialah bagaimana hati manusia, bagaimana keadaan hati manusia. Kalau dalam ketakutan, kemudian absaruha khasyi'ah, tunduk, mata pandangan mereka tunduk rasa hina, itu sebenarnya tanda-tanda yang tidak baik kepada manusia. Kemudian Allah cerita tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Pengajarannya Allah nak bagi tahu manusia yang paling mulia ialah manusia yang menjalankan perintah Allah. Allah nak bagi tahu manusia yang paling mulia ialah manusia yang menjalankan perintah Allah. Dan kerja yang paling mulia ialah kerja menyampaikan kebenaran, walaupun kepada manusia yang paling zalim seperti Fir'aun. Jadi Allah nak bagi tahu dan juga nak bagi dorongan supaya jadilah manusia yang terbaik di sisi Allah, bukan di sisi manusia, iaitu membawa mesej dakwah walaupun kepada manusia yang paling zalim. Dan manusia yang mulia inilah yang akan menjadi mulia dan hatinya akan sentiasa tenang di dunia dan di akhirat. Kemudian pengajaran yang ketiga, Allah nak bagi tahu mesej dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada Firaun ialah wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Iaitu menunjuk jalan kepada Firaun dan mereka yang seumpamanya supaya mereka kenal Tuhan. Wa ahdiyaka ila rabbika. Aku nak tunjuk pada engkau jalan kepada Tuhan engkau, bukan kepada aku. Jalan yang paling selamat ialah bila kita jumpa jalan menuju kepada Tuhan. Dan hasilnya apa? Hasil hidayah, hasil dakwah yang paling baik, yang paling berkesan ialah fatakhsha. Akhirnya kamu takut kepada Allah. Jadi ini pengajarannya ialah manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia ialah bila mereka kenal Allah dan kemuncaknya mereka rasa takut kepada Allah. Fatakhsha. Sebagaimana Allah sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ilmu yang terbaik, ilmu yang bermanfaat ialah yang membawa seseorang kepada khasyatullah, sentiasa takut pada Allah.
yang Nabi anjurkan supaya kita sentiasa berdoa di pagi hari, setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, berilah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu bermanfaat? Iaitu ilmu yang akhirnya aku sentiasa rasa takut kepada Allah di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Okey, pengajaran yang keempat, yang seterusnya. Allah nak bagi tahu tidak ada manusia yang sombong dan melampau. Tidak ada manusia yang sombong dan melampau, melainkan kesudahannya mesti akan dibinasakan oleh Allah di dunia, atau kalau tidak di dunia akan dihancurkan di akhirat. Jadi sehebat-hebat Fir'aun yang berbangga dengan kuasa bahkan mengaku Tuhan, akhirnya Allah hanya binasakan dengan air sahaja. Okey, pengajaran juga, bila manusia zalim, manusia sombong, kadang-kadang Allah bagi tempoh kepada mereka. Mereka memerintah sekian lama, mereka melakukan kezaliman sekian lama, dengan tujuan sama ada Allah nak bagi peluang supaya mereka bertaubat dan kembali kepada Allah, ataupun Allah nak menjadikan mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajarannya kepada siapa yang sombong, yang jauh daripada Allah, dan dalam masa sama mereka berada dalam kesihatan, kesenangan, kemewahan. Jangan tertipu. Sebab itu mungkin salah satu proses untuk Allah istidraj mereka supaya semakin jauh, semakin banyak melakukan dosa, dan di akhirat besok semakin banyak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pengajaran seterusnya, Allah sentiasa mengajak manusia sentiasa berfikir. Berfikir. Tentang apa? Tentang kebesaran Allah melalui ciptaannya. Allah kata, "A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha?" Adakah kamu lebih hebat ciptaan daripada langit yang Allah binanya tanpa tiang? Jadi Allah mengajak manusia supaya sentiasa berfikir. Dengan berfikir, sehingga kerana Allah menjadikan dia manusia yang sentiasa merendah diri dan sentiasa tunduk kepada Tuhannya. Kemudian pengajaran seterusnya Allah bagi tahu manusia dengan binatang ternak, dia boleh jadi manusia lebih mulia daripada binatang ternak bila manusia menggunakan akal dan berfikir dan tunduk kepada Allah. Tetapi boleh jadi manusia dengan binatang ternak lebih baik daripada manusia bila manusia tidak menggunakan akal dan tidak berfikir untuk kenal Allah dan tunduk kepada Allah. Ketika itu Allah berkata, balhum adall, manusia lebih sesat daripada binatang ternak. Kemudian dalam ayat 34-35, fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Allah berkata apabila datang kiamat yang besar, maka ketika itu manusia akan ingat apa yang dia usahakan. Pengajaran daripada dua ayat ni ialah semua amalan manusia kebanyakannya manusia akan lupa. Tapi ada satu masa manusia akan ingat satu persatu. Daripada A sampai Z, yang besar, yang kecil, yang zahir, yang tersembunyi, semua manusia akan ingat. Dan ketika itu, ingatannya tidak memberi apa-apa faedah. Maka pengajaran untuk kita, bila nak melakukan apa saja amalan, berfikir daripada sekarang. Dan pastikan semua amalan kita ialah amalan yang Allah redha. Sama ada yang zahir ataupun batin, yang besar ataupun kecil. Sebab semuanya
kita akan ingat ketika berlakunya kiamat, dan ketika itu ingatan itu tidak ada faedah sedikit pun. Kemudian ayat 37-38 Allah kata fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya. Allah nak bagi tahu antara punca manusia melebihkan dunia daripada akhirat ialah sebab manusia tagha, melampau. Jadi dua sifat ni tidak boleh sinonim. Kalau ada tagha, dia mesti lebihkan dunia daripada akhirat. Ataupun bila dia lebihkan dunia daripada akhirat, automatik dia akan tagha, melampau. Jadi jauhkan daripada sifat tagha, melampau, iaitu melanggar apa saja perintah Allah. Kemudian ayat 39 dan 40 Allah kata fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya neraka jahim adalah tempat tinggal yang kekal bagi siapa ni? Orang yang seronok kat dunia, melampau dan utamakan dunia. Makna Allah nak beritahu siapa yang utamakan dunia dan seronok kat dunia, maka di akhirat ditarik balik nikmat keseronokan. Bahkan mereka akan kekal dalam neraka. Wa amma, dan sebaliknya, ayat 40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sebaliknya, orang yang berjaya ialah orang yang berjaya mengawal nafsunya daripada melampau dan mengutamakan dunia. Sebaliknya, dia kekang nafsunya, dia kontrol nafsunya supaya sentiasa rasa kebesaran Allah, sentiasa tunduk kepada perintah Allah. Orang ni, Allah kata, fa innal jannata hiyal ma'wa. Kesudahannya syurga. Jadi terbalik orang yang utamakan syurga, dia kena susah hidup kat dunia sementara. Orang yang nak senang hidup kat dunia yang sementara, dia akan susah di akhirat besok. Jadi orang yang cerdik ialah orang yang memilih untuk senang, bahagia selama-lama, walaupun terpaksa susah sekejap. Itu orang yang cerdik. Dan orang yang bodoh ialah orang yang mengutamakan kesenangan bersifat sementara, tetapi akhirnya menderita untuk selama-lamanya. Dan ke akhir sekali Allah bagi tahu dunia ni seronok macam mana, bila pergi ke akhirat baru dia sedar sebenarnya yang seronok 60 tahun ni sebenarnya hanyalah seumpama waktu pagi ataupun petang. Subuh sampai zuhur je. Umur dia 70 tahun sebenarnya Allah bagi tahu dia akan rasa sangat-sangat sekejap. Seumpama selepas subuh sampai zuhur ataupun selepas zuhur sampai petang. Itu je. Jadi jangan buang masa, penuhkan masa kita yang hanya bersifat sementara demi untuk kita senang dan bahagia kekal selamanya. Okey. Sekarang kita masuk surah Amma Yatasaalun. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Abasa, surah An-Naba. Surah ni dinamakan, ada dipanggil nama surah Amma Yatasaalun berdasarkan ayat pertama. Ada yang dinamakan surah An-Naba berdasarkan perkataan dalam ayat kedua. Dan ada juga surah ni dinamakan surah Al-Mu'sirat. Ayat yang ke-14. Wa anzalna minal mu'sirat. Dia ada berbagai-bagai nama lah. Dan surah ni adalah surah Makkiyah, iaitu turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bilangan ayatnya 40 ataupun 41. Okey. Ayat pertama, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma daripada dua perkataan asalnya an, ma, za. Jadi asal an satu perkataan, kemudian maza. An makna apa? Apa dia? Tentang. An makna dia tentang. Maza apa? Kemudian diidghamkan nun ke dalam mim, anma. Dan dibuang ni iza ni. Jadi akhirnya amma. Bila terjemah kena ada dua maksud ni, iaitu an tentang, ma apa.
Tentang apa? Engkau Ustaz tak nampak ke? Oh, masih. Dah nampak dah? Okey. Okey. Jadi tentang apa yatasaalun, mereka saling bertanya. Jadi mereka ni siapa? Allah tak sebut. Biasa ini dhamir ni yatasaalun, waw, dhamir al-jam'i. Biasa dhamir ganti nama dia refer kepada nama yang disebut sebelum tu. Contohlah orang musyrikin Mekah yang ada di Mekah, lepas tu dia sebut mereka saling bertanya, kan? Jadi dhamir tu biasa ganti nama yang telah disebut sebelum tu. Tapi di sini ada tak nama waw ni nak kembali kepada siapa? Ada tak ayat sebelum ni? Tak ada, sebab ini ayat pertama. Daripada sini kita boleh faham, walaupun tidak ada tempat untuk kembali dhamir ni, maka kita boleh faham mereka itu sebenarnya ialah orang musyrikin. Dari mana kita faham? Sebab ayat Quran turun kepada mereka. Nabi sampai kepada orang musyrikin Mekah, bukan orang di luar daripada Mekah. Jadi tentang apa mereka, iaitu orang musyrikin Mekah, saling bertanya. Apa yang mereka bertanya? Allah bertanya dan Allah jawab. Ani tentang an-naba'. Naba' ni berita al-azim, yang agung ataupun yang besar. Tengok kaedah bahasa Arab. Bila soalan tentang an, maka jawapan bukan an juga. Kalau soalan tentang ada an, maka jawapan kena ada an. Kalau soalan bermula dengan B, jawapan dengan B. Kalau soalan bermula dengan min, jawapan pun kena ada min. Min aina anta? Kita kena jawab apa? Min Malaysia. Jangan jawab min aina anta? An Malaysia. Salah. Okey. Jadi Allah bertanya, Allah jawab. Kenapa? Biasa kita tanya orang, siapa yang jawab? Orang yang bertanya kan? Orang yang ditanya. Tapi sekarang Allah yang bertanya, Allah yang jawab. Menunjukkan apa pengajarannya? Kenapa? Allah nak bagi tahu kan? Tapi kenapa dengan soalan? Lebih untuk tarik perhatian. Bila nak beritahu seseorang, kalau terus kita beritahu, berbeza dengan kita tanya dulu. Bila kita tanya dulu, mindset dia bersedia untuk mendengar jawapan. Tapi kalau terus beritahu dalam keadaan dia tak bersedia, kadang-kadang dia tak tahu apa kita cakap. Itu satu. Yang kedua, Quran nak beritahu istifham. Ini ada istifham kan? Maza tu istifham, soalan. Ada dua bentuk. Satu istifham hakiki, iaitu soalan untuk dapat jawapan. Yang kedua, istifham majazi, soalan yang bukan nak jawapan. Jadi bila Allah tanya, Allah jawab, makna Allah bukan nak jawapan. Allah bukan nak jawapan. Tapi soalan ni dipanggil apa? Ingkari. Allah nak mengingkari tentang persoalan yang ditimbulkan oleh orang musyrikin. Seolah Allah nak beritahu, kenapa kamu tak percaya pasal ni? Pasal Nabi Al-Azim? Adakah patut kamu saling bertanya tentang berita yang besar? Adakah patut? Okey. Dan nabak ni, beza nabak dengan khabar. Apa beza? Kalau nabak berita yang besar. Kalau khabar mungkin yang kecil, mungkin yang besar. Umum. Dan sebab itulah perkataan Nabi. Nabi itu daripada perkataan apa? An-Nabiyyu. An-Nabiyyu. An-Nabiyyu berasal daripada perkataan nabak. Sebab itu ada dua bacaan. An-Nabiyyu
Bacaan yang kedua, an-nabi. An-nabi. Hujung dia hamzah. Asal dia an-naba. Jadi kalau an-naba berita besar, an-nabiyyu makna pembawa berita besar. Jadi kerja Nabi apa dia? Bawa cerita besar. Nabi tak bawa cerita yang remeh-temeh, yang kecil. Okey. Apa berita besar ni? Ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. An-naba dalam ayat ini ada tiga pendapat. Pertama, tentang Al-Quran. Yang kedua, tentang Rasulullah. Yang ketiga, tentang Yaumul Qiyamah. Yang mereka saling bertanya ialah tentang Quran. Sebab apa? Sebab mereka kali pertama dengar. Dan pendapat kedua yang mereka saling bertanya ialah tentang Rasulullah. Kenapa? Sebab Nabi bawa cerita yang pelik. Nabi tu orang lama Mekah, dah umur 40 tahun kan. Sebelum tu tak ada apa. Tapi bila Nabi bawa cerita pelik, mereka saling bertanya. Nabi ni tukang sihir ke orang biasa? Ataupun orang gila? Yang ketiga, an-naba ialah hari kiamat. Tapi pendapat yang paling masyhur ialah tentang hari kiamat. Pun begitu, sebenarnya tiga-tiga betul. Sebab apa? Saling berkait. Betul? Hari kiamat siapa yang tukang cerita? Rasulullah. Dan cerita tu ada di mana? Semua tiga-tiga adalah Naba Al-Azim. Okey. Jadi kenapa? Apa yang Allah nak beritahu ni? Pengajarannya apa dia? Orang Mekah saling bertanya tentang hari kiamat. Tentang Al-Quran. Pengajaran untuk kita apa dia? Ha? Tak kenapa cerita hari kiamat yang Nabi bawa? Sehingga orang musyrikin Mekah saling bertanya. Mereka tak percaya. Pengajaran untuk kita apa dia? Punca orang musyrikin Mekah sembah berhala, punca mereka rosak akhlaknya sampai bunuh anak dan tanam anak hidup-hidup ialah pasal tak percaya pada hari akhirat. Dan nak selesaikan masalah tu, masalah rusak akhlak, masalah sembah berhala, syirik dan sebagainya, solusinya apa? Kena bawa cerita akhirat. Kena bawa cerita akhirat. Dan cerita akhirat yang Nabi bawa sampai tak mesej pada orang Mekah. Apa bukti? Yatasa'alun. Yatasa'alun. Satu tajuk yang besar. Menjadi satu tajuk yang gempar di Mekah selama berapa lama? 13 tahun. Makna dakwah Nabi, mesej Nabi berjaya tak disampai pada orang kafir Mekah. Sehingga yang mereka fikir setiap hari apa dah? Cerita hari kiamat. Kesan tak apa? Dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang ada tak orang kafir saling bertanya pasal hari kiamat? Ada? Tak ada. Tak ada kan? Tapi ramai tak pendakwah yang berdakwah siang dan malam, pagi petang, TV di mana-mana. Ramai tak pendakwah? Dan pendakwah tumbuh macam cendawan. Tapi ada tak orang kafir saling bertanya pasal hari kiamat? Ada ke tak ada? Tak ramai ke tak ada? Kalau ada, kita dengar kan berita media sosial ke, TV ke, akhbar ke? Tak ada kan? Tak ada. Jadi persoalannya kenapa? Kita pendakwa begitu ramai, begitu hebat, pagi, petang, siang, malam, beribu pendakwa. Tapi orang kafir tak tertanya-tanya pasal hari kiamat. Nabi seorang je pendakwa. Tapi sampai berita gempar di Mekah, cerita hari kiamat. Kita tak sampai? Habis yang kita dah berdakwah tu sampaikan apa? Sebelum orang kafir bertanya pasal hari kiamat kan, orang Islam sendiri saling tak bertanya pasal hari kiamat. Jadi kalau orang Islam sendiri tak percaya, tak bertanya pasal hari kiamat,
tak menjadi isu besar bagi mereka, maka orang kafir lagi gitu. Makna dakwah kita sebenar bukan setakat belum berjaya, belum bergerak lagi. Mesej utama manusia yang rosak ialah sebab tak percaya pada hari kiamat. Maka sepatutnya kita fokuskan cerita pasal hari kiamat. Sampai mereka tertanya-tanya, kenapa ni pendakwah cerita hari kiamat aja? Betul? Kebanyakan pendakwah sekarang cerita pasal apa? Sehingga masyarakat Islam, ni bukan orang kafir, masyarakat Islam, kadang-kadang minat nak belajar, apa tarikan dia? Buat lawak. Lagi? Doa-doa minta rezeki kan? Ayat-ayat merawat pesakit kan? Betul? Bila dia tanya soalan pada guru apa dia? Ustaz, ada doa untuk rawat penyakit anak saya, untuk tambah rezeki. Surah ni, surah mana yang kalau saya baca, rezeki saya murah? Betul? Jadi mesej Al-Quran yang sebenar tak sampai. Walaupun pendakwah begitu ramai dan pagi, petang, siang, malam. Tak sampai. Orang kita masih tak yakin pada hari akhirat. Apatah lagi orang kafir. Betul? Sekarang yang masyarakat kita yang tasa'alun pagi, petang, siang, malam, apa isu dia? Pasal COVID. Okay? Pasal rezeki. Pasal apa lagi? Kalau pagi-pagi bangun pagi tengok apa? Bukan pagi ni, lepas zuhur. Kes berapa meningkat kan? Lepas zuhur dia istighfar. Kan? Yatasaaluna an berapa kes? Hancur tak? Lepas tu kalau pergi kedai, orang pula tanya kita, dah ambil vaksin tak? Ada tak orang tanya kita, macam mana akhirat kamu? Ada? Kita pun ada tanya, orang tanya kita ambil vaksin tak? Kita bertanya balik, macam mana akhirat kamu? Macam mana akhirat kamu? Boleh tak kita tukar ni? Ni, berjayanya dakwah Nabi sehingga satu berita gempar kepada orang musyrikin, apa dia? Cerita akhirat. Dan Nabi sampaikan bukan satu hari, bukan sebulan, bukan setahun. Berapa lama? 13 tahun cerita An-Naba'il Azim. Sampai akhirnya apa dia kesannya? Allazi yang mereka fihi padanya mukhtalifun. Apa makna mukhtalifun? Mereka berselisih. Mereka berselisih tentang apa ni? An-Naba'il Azim. Apa maksud berselisih? Berselisih ni mana ada yang percaya, ada yang tak percaya. Itu maksud berselisih. Jadi ada berapa puak? Dua aja. Ada tak bila Nabi cerita sahabat percaya dan beriman? Ada? Ada. Abu Bakar, Khadijah, Ali, kan? Osman. Dan sebahagian besarnya adalah menolak. Kenapa ramai yang menolak ni? Jadi orang kafir, bila dia tolak tentang hari kiamat, makna mereka faham tak cerita yang Nabi bawa? Mereka faham tak? Faham. Sebab nak tolak kena faham. Tapi masyarakat kita faham tak cerita hari kiamat? Tak. Sebab tu dia tak tolak. Dia buat don't know aja. Sebab tu hari ni semalam saya baca berita. Berita ni yang berlaku setiap hari lah, tapi sebagai contoh. Ada seorang wanita umur 40 tahun, dia dirogoh dan diliwat di rumah dia. Kemudian mayat disorok dalam bawah katil. Kan? Siapa? Orang Melayu lah. Kan? Lepas tu ada juga berita semalam, seorang penghantar makanan, wanita umur 17 tahun, disamun, dia naik motor, disambung, kemudian jatuh, tangan dia terpaksa kena potong sampai ke sini, ke bahu. Dan Datuk Seri Najib nak bagi bantuan. Dia bagi kok. Lepas tu saya baca, yang hantar makan ni umur 70 tahun, dia naik motor dengan teman lelakinya. Jadi, apa punca semua tu? Yang ni rogoh, kemudian sorok pula mayat bawah katil. Yang ni pula
disamun sampai kena potong tangan, apa semua pun jatuh. Ni. Ya. Jadi kalau kamu percaya pada hari kiamat, kamu akan keluar tak dengan lelaki yang bukan mahram? Naik motor bersama? Tak. Jadi kalau kamu dah melanggar daripada awal lagi perintah Allah, Allah jaga tak? Tak. Asas untuk Allah jaga kita ialah ihfazillah yahfazka. Jaga perintah Allah daripada awal lagi. InsyaAllah Allah jaga. Bila kita tak jaga, kadang-kadang Allah lepaskan kita. Biar aja. Boleh? Jaga perintah Allah. Dulu kita dengar, tapi tak baguslah. Banyak kes berlaku. Kena rogoh, kena samur, kena rompak. Tengok-tengok duduk dengan lelaki asing. Jadi daripada asal lagi, dia tak jaga diri dia, maka Allah pun biarkan dia. Inilah sebab itulah semua masalah berpunca daripada ni, tak percaya pada hari akhirat. Jadi sepatutnya, penekanan para pendakwah lebih kepada cerita hari akhirat. Berapa lama? Tak mestinya 13 tahun. Kalau tak cukup, tak faham juga, tambah lagi kan. Mungkin perlu lagi 20 tahun. Okey. Kemudian, kalla. Sekali-kali tidak. Saya'lamuna. Mereka kelak mereka akan mengetahui. Semua kemudian akan mengetahui. Okey, kenapa diulang dua kali? Kemudian yang kedua, apa yang mereka akan ketahui ni? Allah tak sebut sekali-kali tidak. Kalla dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran dipanggil apa? Kalla kalimah ar-rad'i wa zajri. Satu perkataan untuk menempelak dan menafikan apa yang mereka faham sebelum ayat ni. Apa yang mereka faham sebelum ni? Iaitu mereka kata, cerita akhirat ni adalah cerita dongeng, Nabi Muhammad ni tukang sihir. Maka Allah kata, sekali-kali tidak. Ia bukan seperti yang kamu anggap. Bahkan Allah kata apa? Saya'lamun. Kelak mereka akan tahu. Tahu apa? Allah tak sebut tahu apa? Tahu apa? Satu masa kamu akan tahu bahawa yang kamu tak percaya itu, satu hari kamu akan mengaku ia adalah benar. Kemudian Allah ulang sekali lagi. Ada pendapat mengatakan yang kedua itu adalah penegasan ataupun dipanggil taukid. Sekali-kali tidak, satu hari kamu akan tahu. Sekali-kali tidak, kamu akan tahu dengan penuh yakin. Masa tu tak perlu bagi dalil, kamu akan percaya sebab kamu nampak depan mata kamu. Jadi pendapat pertama, semakalla saya'lamun, taukid kepada yang pertama. Yang kedua ni taukid pada yang pertama. Pendapat yang kedua, kalla saya'lamun, kamu akan tahu hasil kamu tidak percaya di dunia. Mana hasil kamu tak percaya, Allah akan tunjuk masa kat dunia lagi. Kemudian saya'lamun yang kedua, kamu akan tahu di akhirat. Contohnya, orang musyrikin Mekah, Allah timpa musibah dan azab kepada mereka semasa kat dunia lagi. Itu saya'lamun yang pertama. Contohnya apa dia? Apa yang Allah timpa musibah kepada orang musyrikin Mekah semasa kat dunia? Apa dia? Tak, yang pertama sekali mereka kalah dalam peperangan Badar, kan? 70 orang pembesar-pembesar mereka mati bergelimpangan. Itu kamu akan tahu hasilnya, kamu tolak hari kiamat. Dan mereka kalah dalam peperangan seterusnya dan akhirnya Mekah dapat diambil kembali oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu semua adalah satu musibah yang Allah turun kepada orang musyrikin Mekah semasa kat dunia. Kemudian di akhirat besok. Dan kalau Fir'aun ni, Allah tunjuk tak akibat mereka tak percaya kepada akhirat di dunia, Allah tunjuk tak masa di dunia? Ya Allah lemaskan mereka dalam laut.
Sekarang kepada kita Allah tunjuk tak hasil kita tak percaya pada hari akhirat? Kat dunia Allah dah tunjuk tak? Apa dia? Apa musibahnya? Oh, kat Kedah, banjir kat Kedah. Tapi banjir kat Kedah kecil je. Tempat yang sempit kan, dan bilangan yang terlibat pun tak ramai. Covid kan? Covid. Allah hantar apa tu? Bukan air, bukan angin, bukan batu, bukan halilintar, bukan petir, tapi hantar apa? Yang kita tak nampak. Dan kerana itu ramai bergaduh tak? Betul? Pasal COVID-19 ramai yang bergaduh. Mukhtalifun. Patut mereka bergaduh pasal apa? Pasal hari kiamat. Tapi bergaduh pasal COVID-19. Sampai ada yang sampai bergaduh dengan mak opak suruh ambil vaksin. Dia kata saya tak nak ambil. Bergaduh pula. Hanya kerana bukan pasal hari kiamat. Semua itu sebab apa? Sebab mereka yakin pada dunia, kan? Covid itu ada kaitan dengan rezeki, kan? Jadi kadang-kadang menyebabkan bagi mereka lah memendekkan umur mereka, tak boleh ni. Mereka bergaduh. Okey. Kemudian Allah begitu kekuasaan, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Alam naj'alil arda, tidakkah? Bukankah? Naj'al, kami telah jadikan bumi mahda. Alam naj'alil arda mihada. Mihada kan? Apa makna mihada? Mihada asal daripada al-mahdu. Ada bukan hadis lah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini pepatah lah, bukan hadis Nabi. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu minal mahdi, daripada buayan, ilal lahdi, sehingga liang lahat. Jadi mahdi ni, mihada daripada mahdi, iaitu tempat yang selesa. Buaya kan selesa kan? Budak, baby kalau letak dalam buaya, sekejap dia tidur. Jadi di sini apa yang Allah nak beritahu ni? Hamparan yang selesa. Apa yang Allah nak beritahu? Sebelum ni saya dah beritahu kan, bila sebut alam ni, ini huruf istifham. Selepas dia huruf nafi. Dekat dia ada, kalau istifham campur nafi, apa jadi? Huruf istifham, selepas tu huruf nafi, makna apa? Makna dia takriri. Jadi kalau terjemah qad. Jadi alam naj'alil arda mihada, makna dia sesungguhnya kami telah menjadikan bumi. Dia tak ada soalan. Sama juga alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Kalau kita terjemah harfiah, adakah lam? Tidak. Nashrah, kami lapangkan, laka sadrak, bagi engkau dada engkau. Tapi sebenarnya kaedah dia, bila huruf istifham, selepas dia huruf nafi, makna dia takriri. Terjemahnya apa? Sesungguhnya kami telah lapangkan dada engkau. Allah bukan nak tanya Nabi, kan aku dah lapangkan hati kau. Tak, Allah nak beritahu, sesungguhnya aku telah lapangkan hati kamu. Boleh? Yang ini pun sama. Allah bukan nak tanya ni, tapi Allah nak beritahu dengan tegas, sesungguhnya kami telah jadikan bumi itu sebagai hamparan. Kalau Allah nak bagi tahu terang, jelas, kenapa buat dalam bentuk soalan? Cakap terus je. Qad ja'alna al-arda mihada. Kan?
Kenapa? Dan kita sebenarnya bahasa Melayu pun ada lebih kurang sama. Kita kalau nak bagi tahu pada anak kita yang degil, kan? Kita dah hantar sekolah terbaik, dah bagi semua keperluan, kan? Tiba-tiba dia masih degil. Mana lebih berkesan kita bagi tahu sesungguhnya ayah telah bagi semua pada kamu, ataupun bukankah ayah dah bagi semua pada kamu? Yang mana lebih berkesan? Nombor 2, kan? Bukankah bapa telah bagi semua? Sebenarnya dia nak bagi tahu lah, sesungguhnya bapa telah bagi, tapi dalam bentuk soalan lebih terkesan. Supaya apa? Supaya anak tu berfikir, betul lah bapa, kan? Cuma bapa bagi belum cukup lagi, kan? Jadi di sini Allah nak beritahu apa ni? Apa pengajaran daripada ayat ni? Apa kaitan dengan cerita ni? Cerita An-Naba, cerita hari kiamat, dengan cerita kami jadikan bumi sebagai hamparan. Ada kaitan tak? Apa dia? Lepas tu kaitan dengan akhirat? Tentu nikmat yang dia bagi ni tak akan kekal. Sebab wilayah semua dah dihancur. Kalau bumi Allah ciptakan pintu, kiamat lagi. Dia sebenarnya orang musyrikin mukhtalifun tak percaya pada hari kiamat. Apa sebab? Apa sebab? Sebab dia terlampau sayang dunia. Dah ada benda yang paling asas lah yang menyebabkan mereka tak boleh percaya pada hari akhirat. Kan ada sebut dalam surah Yasin, wa daraba lana masalan. Kemudian surah Yasin, wa daraba lana masalan wa nasya khalqahu. Kemudian man yuhyil izama wa hiya ramim. Allah kata orang kafir musyrikin Mekah ni buat contoh pula pada kami, seolah kami ni tak tahu apa dia. Dan dia wa nasya khalqahu, dia lupa ciptaan dia asalnya. Maka apa contoh orang musyrikin Mekah buat pada Nabi? Dia ambil tanah, tulang yang dah hancur, kemudian dia tanya Nabi Muhammad, man yuhyi hadhi, man yuhyil izama wa hiya ramim. Ni tulang dah hancur, siapa yang boleh hidupkan kembali ni? Dia buat perumpamaan sebagai buktilah kononnya bila manusia mati dah hancur tak boleh hidup kembali. Jadi punca dia tak percaya ialah dia pakai logik akal. Semua benda dah hancur, tak boleh, mustahil boleh dicipta kembali seperti asal, mustahil. Betul kan akal kita macam betul tak? Kalau kita rumah dah roboh semua, dah jadi pasir semua, boleh tak kita bina seperti asal, sebiji seperti asal, guna tanah yang sama? Boleh? Tak boleh. Itu logik akal lah. Tapi Allah nak beritahu, bumi yang besar ni dan 7 lapis, aku boleh jadikan dia semuanya mihada. Takkanlah nak cipta kamu yang begitu kecil, satu perkara yang susah bagi aku. Kaitannya. Kemudian dia dalam kata mihada ni Allah nak beritahu rahmat Allah kepada kamu, iaitu Allah jadikan bumi mihada. Mihada ni maksud dia satu, rata. Bila rata, apa kebaikan untuk kamu? Kamu senang nak berjalan, nak musafirkan, nak pusing satu dunia. Cuba bayangkan kalau bumi, semua bumi macam ni. Semua bumi macam ni. Pergi Kuala Lumpur, bukit. Pergi Kelantan, bukit. Gua Musang, bukit. Apa jadi? Nak berjalan lagi ke nak duduk kat rumah aja? Tapi Allah jadikan mihada satu. Yang kedua, mihada ni makna selesa, iaitu bumi tu Allah tak jadikan keras macam besi. Kalau Allah jadikan bumi keras, apa jadi? Tak boleh nak tanam apa-apa, dan bila tak boleh tanam, kamu tak ada makanan, ternakan kamu pun tak ada, dan kamu boleh mati. Sebab apa? Tanam je, patah cangkul. Kan? Dan yang ketiga, Allah jadikan bumi mihada, tidak terlalu lembut. Kalau lembut sangat pun, tak boleh tanam juga. Nak bina rumah pun tak boleh. Jadi Allah rahmat kepada kamu, Allah jadikan bumi mihada. Di situ kamu kena bersyukur. Selain pada kamu kena yakin, Allah mampu mencipta kamu untuk kali kedua.
Okey, kemudian wal jibala dan gunung. Gunung-gunung. Autada. Apa makna autada? Autada daripada perkataan watad. Watadun. Kalau satu watad, kalau jamak autad. Apa makna? Pasak tu contoh apa dia? Bukan kemah. Tak. Bila pasak ni benda yang menguatkan. Kemah bukan menguatkan. Kemah dia kuatkan. Mana? Apa dia? Bila kemah kita nak kuatkan supaya tak goyang kan, kita hujung dia kita tarik tali, kemudian pasak dengan apa? Besi itulah dipanggil autada. Sebab besi itu menguatkan kemah. Dan sebab itulah bila menguatkan besi itu, dia mesti yang masuk dalam tanah tu lebih dalam daripada yang duduk kat luar. Begitulah gunung. Gunung yang duduk kat luar tu 1/3 je. 2/3 yang kat dalam. Sebab fungsi dia sebagai pemasak. Okey. Jadi Allah kata, kami telah jadikan juga gunung sebagai pemasak. Untuk apa? Untuk kamu. Sebab kalau tak ada gunung, apa jadi? Cuba bayangkan, gunung tak ada. Allah kata, aku nak cipta bumi saja. Lantak kamulah. Setiap hari bergoyang. Cuba bayangkan. Mana lebih baik? Allah hantar COVID ke ataupun Allah cabut gunung? COVID tak boleh nak keluar, tapi bumi tak bergoyang. Betul? Boleh makan lagi. Tapi kalau Allah jadi cabut gunung, bumi bergoyang, lagi jahanam kita. Tak boleh nak cari makanan sebab sentiasa bergoyang. Dalam ayat lain Allah tak guna perkataan autada. Allah guna apa? Apa dia? Pemasak tu. Ini satu-satu ayat yang Allah guna gunung tu sebagai autad. Satu-satunya ayat. Ayat lain Allah guna wa arsaha. Wa arsaha. Pasak kan? Dan ada satu perkataan yang Allah guna perkataan autad. Tapi bukan pada gunung. Dalam surah wa fir'auna zil autad. Wa fir'auna zil autad. Wa fir'auna zil autad. Sama? Autad. Yang ni Allah guna kepada gunung. Yang ni Allah guna kepada Fir'aun. Jadi pada gunung kita dah faham sebagai pemasak. Sekarang Allah kata Fir'aun yang mempunyai pasak. Apa makna dia? Fungsi pasak ialah menguatkan bumi. Kalau gunung menguatkan bumi. Kalau fungsi pasak kepada Fir'aun, menguatkan Fir'aun. Apa yang menguatkan Fir'aun? Tentera dia. Jadi zil autad itu ialah tentera-tentera yang kuat dan ramai. Dan ada juga yang mengatakan autad ialah piramid yang dibina oleh Fir'aun. Sampai sekarang ada kan? Kenapa dipanggil autad? Sebab dia kukuh sampai sekarang. Sampai orang Melayu pun pergi tengok dan selfie. Kelebihan siapa tu? Fir'aun. Okey, autada pemasak. Wa khalaqnakum dan kami jadikan kamu azwaja. Apa yang Allah nak beritahu ni? Itu yang tersurat, yang tersiratnya. Dia ayat Quran ni macam Allah beritahulah, kalau turun pada gunung, gunung boleh pecah. Makna dia mesti ada rasa. Kalau setakat kita faham maksud tak rasa apa-apa, mana mesej ayat tu belum sampai. Apa yang Allah nak beritahu? Makhluk berpasangan. Mana Allah? Jadi? Lemahnya makhluk. Pencipta dia huwal ahad as-samad kan? Dia Esa.
Mana dia hebat. Dia tak perlu pada pasangan. Kita kalau tak ada isteri kan, apa jadi? Balik rumah isteri tak ada, anak tak ada. Cuba bayangkan. Kan? Sebab itulah bila remaja, bila dah sampai satu umur, dia nak kahwin kan. Kalau Allah tak jadikan pasangan, Allah jadikan semua lelaki, apa jadi? Agak-agak apa jadi dengan kehidupan kita? Tak adalah. Dia sebenarnya kalau Allah tak jadikan pasangan, sebenarnya kita pun tak ada. Sebab kita lahir daripada pasangan mak bapak kita. Jadi satu, Allah nak begitu nikmat ni. Kalau Allah tak jadi pasangan, kamu akan hidup macam orang gila. Berapa ramai yang gila sebab tak ada isteri, sebab kematian isteri, betul kan? Berapa ramai yang boleh jadi gila sebab tak ada suami ataupun suami mati. Satu. Yang kedua, Allah nak begitu kehebatan dia. Supaya kita rasa gerun. Apa dia? Allah jadikan suami lelaki dengan perempuan daripada benih yang sama. Air mani. Betul? Air mani yang sama. Warna yang sama. Rasa yang sama. Tapi bila keluar, yang ni rupa dia lelaki. Yang ni rupa dia. Dan berbeza. Lelaki ni kasar, keras. Kan? Yang perempuan pula, lembut je. Sebab tu kalau lelaki jalan lembut, kita kata apa? Yang lelaki pula kasar, kita kata, ni. Tapi kita tak rasa kehebatan Allah mencipta lelaki dan perempuan kan. Bila lelaki, mesti ada misai. Betul tak? Macam mana Allah kontrol? Semua lelaki ada misai dan semua perempuan tak keluar misai. Kan? Berapa bilion manusia. Macam mana Allah kontrol? Lelaki, daripada air mani, yang ni keluar kulit putih. Yang ni keluar kulit hitam. Yang ni keluar rambut kerinting. Yang ni keluar rambut lurus. Yang ni keluar tinggi. Yang ni keluar gemuk. Yang ni keluar pendek. Kan? Tapi daripada air mani yang sama. Kita boleh tak buat daripada air kosong je. Jangan campur apa-apa. Sekejap jadi burger, sekejap jadi roti canai, sekejap jadi cok kodok. Jangan campur apa-apa, boleh? Kalau kita boleh buat, apa jadi? Orang cari kita lah. Orang cari kita. Okey, waja'alna, dan kami jadikan naum. Tengok nikmat. Allah sebut nikmat. Naum. Yang paling seronok dalam hidup apa dia? Tidur. Sebab tu kalau tak boleh tidur, satu musibah yang besar kan? Sebab itulah bila sakit kritikal sangat, doktor tidurkan. Naumakum. Tidur kamu. Subata. Apa makna subata? Siapa tahu apa makna asal subata? Subata daripada Sabtu. Pernah dengar tak Sabtu? Pernah dengar kan? Apa makna dia? Tak, dari segi bahasa apa makna dia? Kita tahu rehat je. Asal makna dia ialah qat'un. Putus, potong. Potong untuk apa? Untuk berehat. Sebab itulah hari Bani Israel, dia minta pada Musa untuk apa? Dia minta hari Sabtu tu untuk mereka berehat. Mereka tak nak bekerja. Sabtu tu sebenarnya makna dia berehat. Sabtu makna berehat. Dan mereka menuduh Allah, bila Allah cipta semua makhluk ni bermula hari Ahad, berakhir hari Jumaat. Hari Sabtu Allah tak buat kerja. Dia kata Allah berehat. Kami pun nak berehat. Itu Yahudi. Jadi Sabtu sebenarnya ialah potong. Potong apa? Potong untuk berehat. Jadi subata makna kami jadikan tidur kamu sebagai rehat. Sebenarnya rehat macam mana tu? Macam mana? Tidur tu adalah rehat. Kan kalau saya kata, saya nak berehat. Makna saya nak tidur ke nak berehat? Tak, sebenarnya rehat tu adakah bermakna tidur? Tak kan? Dah buat apa tu? Berehat. Cakap kata, buat apa tu? Tidur. Tidur apa? Cakap telefon. Okey, sekarang kita faham rehat tu bukan tidur. Berehatlah. Tapi Allah kata,
Kami jadikan tidur kamu rehat. Tidur tu rehat. Macam mana tu? Cara berehat adalah tidur. Cara rehat yang paling mustajab tidur. Kita beritahu isteri kita kan, kita nak berehat. Lepas tu dia tengok tidur. Lepas bangun dia kata apa? Abang ni cakap bangun, tadi kata nak rehat, tidur. Tak, saya ikut Al-Quran. Quran kata tidur tu rehat. Subhanallah, tengok sampai tak boleh jawab kan. Sebenarnya punca kita tidur apa dia? Penat, letih. Bagaimana kita nak kembali ke tenaga supaya kita dapat tenaga balik dan dapat bekerja balik? Caranya ialah tidur. Sebenarnya tidur membawa semula tenaga kita yang dah penat dan letih hilang. Sebab tu bila bangun, segar. Sebab apa? Kita dah berehat daripada bekerja setelah penat. Jadi tidur memberi tenaga yang baru kepada kita untuk kita terus bekerja. Betul kan? Sebab tu kalau kita penat terus lagi bekerja, pensan. Jadi rehat. Untuk apa? Untuk ambil tenaga baru. Okey. Sebab tu jangan, dia kalau nak dapat tenaga baru dengan tidur, jangan tidur lebih. Sebab kalau tidak lebih, dia dapat tenaga baru, hilang balik tenaga tu. Kan? Sepatut tidur 6 jam, tapi dia tidur 10 jam. Akhirnya dia mengantuk balik. Ada pengalaman kan? Yang biasa mengantuk ni sebab tak cukup tidur ke terlebih tidur? Bagus pengalaman. Lepas tu Nabi tidur berapa jam satu hari? 2-3 jam je. Tapi ada tak pernah Nabi solat baca panjang tertidur? Ada? Ataupun Nabi solat dekat tiang? Ada? Tak ada. Masa Nabi berjihad, Nabi tertidur. Sebab apa? Semalam tak cukup tidur. Ada? Tak ada kan? Kita dah tidur lama kan? Tapi ada tak masa waktu kelas tertidur? Ada. Pasal apa? Tidur dah lebih pada Nabi, tapi mengantuk juga. Tambah-tambah kalau solat kan, dan solat tarawih lagi seronok. Semua berterabur, tak ada sah dah. Yang ada ialah tiang-tiang. Okey, waja'alna, dan kami jadikan al-lail, malam, libasa, libas pakaian. Dia apa beza libas dengan siab? Pernah jumpa tak siab? Siab ataupun saub. Apa beza dengan libas? Kita kalau baca doa sudah pakai baju. Apa dia? Cuba aja. Alhamdulillah allazi kasani hadza sauba kan? Kita dia tak baca alhamdulillahi kasani hadzal libas. Jadi apa beza? Bila terjemah dua-dua pakaian. Apa beza? Untuk dipakai. Yang mana untuk dipakai? Ni. Yang ni? Untuk disimpan. Untuk digunakan. Yalah guna tu macam mana? Pakai juga kan? Pakai untuk diri. Yang ni pakai untuk orang lain. Untuk kan? Dia lebih luaran lah. Okey, yang belajar bahasa Arab. Itu yang belajar bahasa Inggeris. Oh, libas umum. Siap ni khusus. Boleh bagi contoh? Ada tak Allah sebut walibasut taqwa? Ada kan? Libasut taqwa zalika khairun. Allah tak kata siyabut taqwa, tapi bila taqwa Allah guna libas. Kenapa? Sebab libas ni dia dari segi bahasa Arab ialah pakaian umum, sama ada zahir ataupun batin. Tapi kalau siap, pakaian ni lah, pakaian ni yang zahir. Jadi jawapan Faisal tu macam nak betul lah. Jadi libas ni
Zahir dan batin. Sebab tu bila takwa Allah guna libas. Bila pakaian zahir Allah guna saub. Di situ apa maksud tu? Kami jadikan malam sebagai pakaian. Allah tak kata siap. Sebab siap ni pakaian yang kita pakai. Apa maksud tu? Kami jadikan malam pakaian. Jadi apa kaitan malam dengan pakaian? Macam mana? Ya? Allah nak samakan, ini macam tashbih lah. Dalam masyarakat tashbih makna nak menyamakan, iaitu malam sama dengan pakaian. Jadi kalau tashbih dia panggil mesti ada wujuh asyabah. Persamaannya apa? Kalau kata Fatimah cantik macam bulan, apa persamaan? Cantik lah, kan? Okey, malam dengan pakaian, apa bentuk-bentuk persamaan? Ha? Menutup matahari. Kalau pakai untuk badan, tapi kalau malam untuk matahari. Jadi lipas untuk bumi ni. Oh, tak jelas, tak clear. Pertama, bila kita tak pakai baju dengan kita pakai baju, yang mana lebih kita rasa selesa? Contoh kalau kita keluar lah, pakai baju dengan tak pakai baju kan? Pakai baju selesa kan? Kita rasa aman je. Sebab apa? Kita dah menutup aurat kita. Maka begitulah Allah nak begitu malam tu, kita akan lebih selesa tidur di waktu malam dibanding dengan siang hari. Kenapa? Sebab gelap. Bila gelap orang tak nampak. Kita nak tidur tak pakai baju ke, tak berselimut ke, sebab tak ada siapa nampak. Jadi kita tidur aman je. Betul tak? Berbeza tak dengan kita tidur siang hari? Jadi tidur siang hari tak aman, orang nampak, tak selesa, tak boleh lama. Begitulah bila kita tak pakai baju di hadapan orang, kita rasa tak selesa. Kemudian yang kedua, bila pakai baju apa tadi? Dia menutupi badan kita. Tapi malam tu menutupi matahari. Menutupi matahari. Okey. Kemudian waja'alna nahar, dan kami jadikan an-nahar siang hari ma'asyah. Apa makna ma'asyah? Kehidupan. Maksudnya apa? Jadi Allah kata kami jadikan malam untuk kamu berehat, kan, tidur. Kemudian kami jadikan siang untuk kamu mencari kehidupan. Kenapa Allah jadikan kehidupan tu mencari rezeki di siang hari? Sebab memudahkan kamu. Cuba bayangkan, kalau Allah jadikan siang hari pun gelap. Cuba bayangkan kita cari rezeki dalam keadaan gelap dengan berbeza dengan keadaan siang. Beza tak? Beza. Perbezaan yang pertama beda. Kalau siang hari pun gelap, kos elektrik tinggi. Semua waktu kena buka elektrik. Betul kan? Kita bawa kereta pun kena buka lampu. Tak tahu berapa bilion kerajaan akan tangguh. Dan kita pun mungkin boleh jadi sasau sebab sentiasa duduk dalam kegelapan. Jadi Allah jadikan siang supaya terang nampak, mudah kita nak buat apa-apa. Okey, jadi jangan terbalikkan sunnatullah. Ada orang terbalikkan, siang dia tidur, malam dia bekerja. Dan juga siang ni maksud kehidupan ialah kerana matahari yang siang hari itulah banyak menjadi sumber kepada kehidupan. Binatang hidup sebab ada matahari kan. Tumbuhan hidup sebab ada matahari. Sebab tu kalau pokok kita duduk dalam rumah, mati ke hidup? Hidup kalau pokok plastik. Kalau pokok biasa dia akan mati sebab dia perlukan cahaya matahari. Bahkan kita, kadang-kadang anak kita kan, bila penyakit kuning, apa solusinya? Jemur. Itu dia panggil kehidupan. Oh, masa dah habis ya?
Tersambunglah, tersambung. Okey, saya nak umumkan pihak penganjur iaitu syarikat ada sedang mengumpul dana untuk membantu baik pulih sistem air masyarakat di Kampung Ruat, Tian, Kedah. Yang kita semua tahu sedang menghadapi musibah apa banjir ke apa dia panggil? Kepala air. Jadi pihak syarikat sedang menguruskan satu bantuan untuk membaiki sistem air masyarakat di Kampung Ruat dan mereka masih memerlukan dana sebanyak 8K ya. Jadi kepada sesiapa yang diberi kelapangan harta bolehlah infak Semoga ia menjadi saham kita di akhirat besok insya-Allah. Kita baca sikit buku ni, dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke-35 kata penulis buku Hafizahullah, iaitu dosa tidak adil di antara anak. Dosa tidak adil di kalangan anak. Sebahagian orang tua ada yang sengaja memberikan perlakuan khusus dan istimewa kepada sebahagian anak. Dia lebihkan anak tertentu dibandingkan anak yang lain. Anak-anak itu diberikan berbagai macam pemberian, sedangkan anak yang lain tidak mendapat pemberian. Apa hukum dia? Menurut pendapat yang paling kuat, tindakan seperti itu adalah haram, berdosa. Dia bagi kelebihan pada anak si fulan dan yang lain dia tak bagi. Mungkin sebab anak tu pandai dengan cakap, dia bagi semua kelebihan, nak telefon bagi, nak kereta bagi. Tapi yang lain degil, pemalas, periksa syek gagal je, dia tak bagi. Itu tidak adil dan haram. Misalnya anak tersebut memang dalam kondisi yang berbeza dengan anak-anak yang lain, seperti sedang sakit, dililit banyak hutang sehingga tak mampu membayar, tidak mendapat pekerjaan, memiliki keluarga yang besar, sedang menuntut ilmu ataupun kerana ia menghafal Al-Quran sehingga diberi hadiah khusus oleh sang ayah. Dia berbezalah kalau anak tu sakit, dia bagi lebih sebab dia sakit, itu soal lain. Ini dalam keadaan anak tu sepatutnya dapat semua. Adil ni apa makna adil? Yalah, apa makna sama rata? Adakah kalau anak umur 20 tahun dengan anak umur 10 tahun, adil sama rata ialah dua-dua kita bagi baju saiz yang sama? Bukan. Jadi adil tu bukan mesti sama rata. Adil ialah bagi mengikut keperluan masing-masing. Kalau abang tu perlukan saiz SL, yang adik perlu saiz S, bagi saiz S. Itulah adil. Jika sang ayah memberi anaknya sesuatu dengan sebab yang dibenarkan syarak, hendaknya ia berniat jika anaknya yang lain mengalami kondisi yang sama, ia akan memberinya pula. Katalah anak tu cemerlang, dapat nombor 1, dia pun bagi hadiah. Tapi yang lain belum dapat. Bapak tu kena ada niat. Kalau yang lain dapat pun, aku kena bagi. Tapi kalau bagi asyik yang tu je, yang lain dapat juga tapi tak bagi, itu hukumnya haram. Dalam dalilnya secara umum adalah firman Allah Ta'ala, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Allah berkata dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, berlakulah adil. Umum, sama ada pemerintah kepada rakyat, mak bapak kepada anak, suami kepada isteri, isteri kepada suami, berlakulah adil. Kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi ramai orang nak bertakwa tapi tak berlaku adil. Sebenarnya dia semakin jauh daripada takwa. Sebab syarat keutamaan untuk mendapat takwa ialah mesti berlaku adil kepada semua. Adapun dalilnya secara khusus adalah hadis riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, yang bermaksud suatu hari sang ayah mengajaknya kepada Rasulullah. Sang ayah berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya aku telah memberikan kepada puteraku seorang budak, seorang hamba.
Rasulullah bertanya, apakah setiap anakmu engkau juga telah memberi hal yang sama? Dia menjawab, tidak. Rasulullah berkata, kembalikan budak tu. Ambil balik budak tu. Jadi kalau kamu nak bagi hamba kepada anak kamu yang seorang, kena bagi semua. Kalau tak boleh bagi semua, jangan bagi semua. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, fattakullah wa'adilu bayna awladikum. Maksudnya bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anakmu. Ia berkata, kemudian ia pulang lalu mengembalikan pemberiannya. Jadi bapa ni balik tu, dia ambil semula budak tu. Supaya dia berlaku adil. Sebab dia tak boleh bagi pada anak yang lain. Maka dia ambil yang tu. Dalam satu riwayat disebutkan, fala tushhidni izan fa inni la ashhadu ala jawrin. Maksudnya Nabi kata pada lelaki tadi, jika engkau terus bagi hamba kepada anak seorang saja yang lain tak bagi, maka janganlah engkau menjadikan aku sebagai saksi kerana aku tidak memberikan kesaksian atas suatu kezaliman. Jadi kalau bapa tak berlaku adil kepada anak, Nabi pun tak akan jadi saksi kepada bapa itu. Menurut Imam Ahmad, anak-anak lelaki mendapat pembahagian 2 kali lipat bahagian anak perempuan, iaitu sama seperti dalam pembahagian harta warisan. Bila kita perhatikan kondisi sebahagian keluarga, kita akan mendapatkan beberapa orang tua yang tidak takut kepada Allah dalam soal pengistimewaan ataupun dalam soal melebihkan sebahagian anaknya atas anak yang lain dengan berbagai pemberian. Tindakan yang kemudian membuat anak saling cemburu, dengki, menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara sesama mereka. Puncanya, mak bapak tidak berlaku adil. Sebahagian ayah melebihkan salah seorang anaknya hanya kerana wajah anak tersebut mirip dia, tak mirip mak dia. Ada juga. Sebahagian anak sedang yang lain dianak tirikan kerana lebih merupai wajah keluarga daripada pihak ibu. Ataupun ia mengistimewakan, melebihkan anak-anak daripada salah seorang isterinya. Kalau dia berpoligami. Dia lebihkan anak yang isteri tua lebih daripada anak yang kedua. Itu pun tidak adil. Sedangkan anak-anak dari isteri yang lain kurang ia dipedulikan. Hal itu misalnya dengan memasukkan. Kadang-kadang mak bapak dia hantar anak yang dia suka sekolah yang terbaik. Sekolah yang mahal yurannya. Anak yang dia tak suka hantar sekolah biasa, sekolah tahfiz dan sebagainya. Itu juga tidak adil. Padahal akibat tindakan tersebut kelak akan kembali kepada dirinya sendiri. Bila dia tidak adil kepada anak-anaknya, kesannya anak-anaknya satu hari tidak akan berbuat baik kepada dia. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Alisa yasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa'an. Bukankah, Nabi kata, bukankah akan menyenangkan kamu jika mereka sama dalam berbuat baik kepada kamu? Jadi pastikan anak-anak sama-sama berbuat baik kepada kamu. Caranya apa? Iaitu kamu juga sama berlaku adil kepada semua anak. Maka semua anak akan sama-sama berbuat baik kepada kamu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kita tengok soalan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita rasa belum habis qada solat-solat yang kita tinggal masa zaman sekolah dulu, tapi sekarang kita istiqamah, solat-solat sunat rawatib, apa hukumnya? Dia sudah jawab soalan ni. Kalau kita tinggal solat dengan sengaja, ulama berbeza pendapat. Pendapat pertama, dia wajib qada semua solat yang ditinggalkan selama mana dia tinggal. Dan cara mengqadakan solat, ulama juga berbeza pendapat. Ada kata kena habiskan dulu yang qada, tak boleh buat yang sunat. Ada mengatakan boleh buat yang sunat dan setiap kali solat fardu qada satu waktu. Pendapat kedua, tak perlu qada. Yang perlu hanya bertaubat nasuha. Apa dalil pendapat kedua? Tidak ada dalil wajib qada. Yang dalil mengatakan wajib qada hanya 2 sebab sahaja, iaitu bila dia tinggal solat kerana terlupa ataupun kerana tertidur. 2 ni je yang Nabi kata kena qada. Adapun tinggal solat dengan sengaja tanpa sebab kerana malas ke, maka tidak ada dalil wajib qada. Sebab tu pendapat kedua mengatakan tak wajib qada, bahkan dia wajib bertaubat nasuha.
dan jangan ulang lagi. Semoga Allah terima taubatnya. Wallahu alam. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam kelas tadabbur ayat kursi, Ustaz ada cerita seorang sahabat Nabi, dia baca surah Al-Ikhlas penutup setiap rakaat dalam solat. Bolehkah kita amalkan dalam solat fardu dan solat sunat? Mohon pencerahan. Dia sunnah Nabi ni sama ada perbuatan Nabi ataupun kata-kata Nabi ataupun ikrar. Ikrar ni makna Nabi tak buat, sahabat yang buat dan Nabi sahkan. Seperti contoh ni lah. Jadi ada sahabat yang baca setiap rakaat dia tutup dengan surah Al-Ikhlas. Dan Nabi mengesahkan, walaupun Nabi tak buat. Maka boleh kita buat. Cuma, kena pastikan. Sebab apa Nabi benarkan dia baca surah Al-Ikhlas? Sebab dia kata, Uhibbu ar-Rahman. Aku sangat cinta pada sifat Allah yang ada pada surah Al-Ikhlas. Maka Nabi kata, sebab cinta kamu pada sifat Ar-Rahman yang ada dalam surah Ikhlas, maka Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga. Jadi kalau kita baca, sebabnya mesti sama, iaitu kerana cinta maksud sifat Allah yang ada dalam surah Ikhlas, bukan sebab dia pendek. Kalau kita suka baca sebab pendek, tak boleh. Wallahu a'lam. Ustaz, kadang-kadang antara anak ada yang kita get along sangat. Orang kata mudah panas. Bukan kita sengaja, kadang-kadang berlaku dengan sendirinya. Mana boleh berlaku dengan sendiri? Panas bara ni daripada sifat kita lah, kelemahan kita. Jadi tak boleh setengah anak tu kita buat apa je kita marah. Buat silap sikit kita marah. Ada anak yang lain pula buat silap 2-3 kali pun kita belum marah. Itu pun juga bentuk tidak adil kepada anak. Bila buat salah, semua kita kena marah. Siapa saja yang buat salah dan apa saja kesalahannya. Jangan marah kepada seseorang anak melebihi daripada marah kita kepada anak yang lain. Wallahu a'lam. Dah tak ada? Okey, kalau tak ada cukup setakat ni. Kita jumpa lagi insya-Allah malam ni. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل